dalam majlis seperti ini akan membawa keberkatan dalam hidup kita dan dapat kita menyambung kehidupan kita dan menghabisi saki baki umur kita ini dalam kita benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita menjalankan kewajipan kita sebagai hamba-hamba Allah dan diberi ganjaran oleh Allah di hari kiamat nanti. Baik puan-puan, muka surat berapa? 168. Apa? 168. 168. Adab-adab dengan ibu bapa. Adab-adab anak dengan ibu bapa. Kan ada ayat Quran. Wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, kata Allah wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, kata Allah dalam Quran. Dan kepada kedua orang tua kamu hendaklah kamu berlaku baik. Baik dengan mak, baik dengan ayah, baik dengan mentua. Dengan anak aja sayang, maknya dia tak sayang, ayahnya tak sayang. Baik kepada kedua-dua. Begitu juga kalau ada bapa tiri, baik dengan bapa tiri. Jangan nak nengkin je kerjanya. Jika sekiranya salah seorang daripada mereka atau kedua-dua mereka tua di bawah jagaan kamu, kamu muda dia tua, kamu jaga dia, jangan kamu kata kepada kedua mereka dengan perkataan apa? Uff pun tak boleh orang tua ni tak boleh. Tak boleh. Itu tanda bantahan yang paling ringan tu, ungkapan bantahan yang paling ringan kepada kedua orang tua. Tak boleh. Jangan kamu tengking-tengking mereka, jangan kamu herdik-herdik mereka. Berkatalah kamu kepada kedua mereka dengan perkataan yang mulia, yang lemah lembut. Ada dah. Baik, di sini dibuat ringkasannya aja. Ada 12 adab antara anak dengan kedua ibu bapanya. Ada 12. Dia tak adalah khabar hadis ke ayat Quran ni, kita tak ada khabar. Kita buat ajalah. Dia dah buat kesimpulan, dia dah cari lah ni. Dalil-dalilnya dia dah cari. Kita hanya nak suruh apa? Suruh ikut aja. Baik, adab-adab seseorang anak terhadap ibu bapanya ialah yang pertama, hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapanya selagi tidak menyalahi syarak. Kalau mak suruh pakai tudung hijau, kita nak pakai tudung merah, pakai apa? Pakai yang tudung hijau, kerana dua-dua tidak melanggar syariat. Tapi kalau dia kata buka tudung, tak usah tudung lah, itu ikut ke tak? Itu jangan ikut. Yang tidak melanggar syariat, wajib kita ikut cakap ibu dan bapa kita. Begitu juga kalau raya ni, kau baliklah ke rumah, apa buat? Baliklah. Tapi kalau antara mak nyuruh balik, suami yang kata jangan balik, ikut siapa? Ikut suami. Kita tengok apa keutamaan. Yang pertama tadi, ada masalah yang pertama? Tak ada? Ada yang dah, ada pernah bangkang tak? Mak bapak? Yang ada mak lagi lah, yang ada bapak lagi dah tak ada, tak ingat kot. Ada? Tak ada apa? Yang kedua, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapaknya berdiri kerana menghormatinya. Masing-masing duduk, tengah sembang. Lepas tu kata maknya, lenguh lah aku nak biarkan nak tidur lah. Kata. Dia pun bangkit. Anak apa buat?
mesti bangun sama, menghormati ibunya atau ayahnya, ya. Menghormati ibu dan bapanya. Dia bangun, kita pun bangun. Jangan dia bangun, kita nerangkang lagi duduknya, ya. Tahu nerangkang? Hormatilah kedua ibu bapa kita itu. Yang ketiga, hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya. Apa yang disuruh buat, Lebih lagi kalau zaman kanak-kanak, kita zaman kanak-kanak, dia dah dewasa. Dia suruh balik, balik. Dia suruh mandi, mandi. Lagi dia suruh pergi mengaji, pergi mengaji. Apa saja dia suruh, kena junjung perintah kedua-duanya, ya. Yang keempat, janganlah ia berjalan di hadapan keduanya. Orang tua tu tengah duduk sembang, dua suami isteri. Datang anaknya berjalan depan dia. Jadi mengganggu. Ya, mengganggu ketenteraman mereka. Ya, jangan kita jadi pengganggu ketenteraman mereka. Yang tengah duduk. Ya. Dia tengah duduk, jangan berjalan-jalan di hadapan mereka. Kalau jalan juga, apa nak buat? Minta izin, tumpang lalu, ya mak. Ada kamu nak buat ni? Tak ada, ya Allah, komen. Numpang lalu, ya. Tunduk tu boleh lah, ya, okey lah tu. Ya. Yang bagusnya minta izin, ya. Minta izin tumpang lalu. Tapi kalau mongkuk jaga baik, ya. Jangan sampai bawah daripada had rukuk. Tahu? Jangan ke bawah lagi sampai had rukuk. Begitu juga kalau depan orang lain, ya. Depan di masjid atau apa, di dalam saf masjid ke apa ke, ya. Nak lalu depan mereka, jangan bongkok benar-benar sampai muka tu dah dekat benar ke lantai. Jangan, ya. Biar dia sebelum sampai had rukuk, ya. Yang keempat, jangan berjalan di hadapan keduanya. Yang kelima, janganlah ia mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara keduanya. Jangan tinggikan suara. Kita tak dengar. Tak dengar. Kita cakap kuat. Udah saya khabar tu dah. Nengkin dengan cakap kuat ada beza dah. Ada beza dah nengkin dengan cakap kuat? Ada. Kalau bapak tu peka, mak tu peka, nak ngajak dia makan, macam mana? Kena kuat sikit lah. Mak, mari makan, mak. Ada beza dah? Mak, mari makan. Ada beza ke tak? Ada beza ke tak? Jadi cakap kuat bukan salah. Yang salah apa? Nengking, jangan kamu tengking herdik mereka, ya. Cakap kuat mana pula nak buatnya, dia dah memang peka, ya. Tambah perempuan nak cakap dengan saya kena kuat. Sebab saya ni keturunan orang peka, tahu. Saya ni peka, nak cakap dengan saya kena kuat, ya. Tapi kalau nengkin, lain mana, ya. Ustaz, itu nengkin, ya. Cakap kuat lain. Dengan suami, kalau suami tu peka macam kuat dah cakapnya. Ya. Jangan mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara keduanya. Yang keenam, hendaklah ia memperkenalkan panggilan keduanya. Kalau mak manggil, apa buat? Tahu, ya. Tima, kata maknya, apa buat? Hei, nak bayar ke? Gitu ke? Jangan jawabnya. Ya, mak. Saud. Panggilan keduanya. Jangan nengkin dia panggil tu. Jangan dia buat diam, dia buat terti aja. Ya, itu sebab perempuan kalau tengah sembahyang sunat pun, tapi sembahyang sunat, ya, tengah sembahyang sunat, maknya manggil, apa patut buat? Sahut seruan itu. Tapi sembahyang sunat memang wajib tak, ya? Sahut seruan itu. Pernah berlaku kepada seorang ulama namanya Juraij. Dia tengah sembahyang sunat.
Maknya manggil, dia tak jawab. Datang maknya, kamu ni tak lama lagi kamu siap dah tu. Kamu kenal, kamu buat mak, kamu pandai kamu. Buat mak apa dia, nanti dibala Tuhan baru tahu, kata dia mak. Apa itu aja, bukan doa apa-apa. Tak lama lepas itu dia kena fitnah. Dikatakan dia itu berzina dengan seorang perempuan Yahudi sehingga melahirkan anak. Heboh kampung tu mengatakan Jurai itu berzina, Jurai itu berzina, dia dah ada anak dengan perempuan Yahudi tu. Perempuan Yahudi tu pun mengaku apa itu, dia mendakwa macam tu. Sampai satu ketika tak tahan Jurai ni, kerana difitnah orang, dia pun pergi kepada budak yang baru lahir tu. Dia pergi kepada budak baru lahir tu, dia tanya, wahai kanak-kanak, siapa bapa kamu? Kanak-kanak tu baru lahir, bukan tahu cakap, tapi ketika itu dia boleh bercakap. Bapa aku gembala kambing kan. Bukanlah Jurai bukan ada kambing pun. Bapa aku seorang gembala kambing katanya. Jadi bukanlah Jurai. Barulah hilang fitnahnya, tapi susahlah dah. Semasa fitnah itu berlaku, dia dalam keadaan yang susah. Kerana orang dah tak percayakan dia. Dia ni ulama. Cubalah bayangkan kalau ulama dituduh berzina. Malu ke tak ulama tu? Malu benar lah. Sedangkan orang nak penuhi manggil dia, orang nak kahwin manggil dia, orang ada masalah panggil dia, nak sembahyang panggil dia, nak mendirikan apa-apa pun panggil dia. Tiba-tiba orang dah tahu dia berzina. Nak panggil tak? Tentu tak nak panggil dah. Ini ulama apa itu, kata dia. Lama lepas itu baru dia keluar daripada fitnah. Itu sebabnya sikit aja masalahnya. Dia tak nak menyahut seruan maknya ketika sedang sembahyang. Padahal dia tengah sembahyang, bukan dia tengah karaoke. Dia tengah sembahyang, tapi tak nak menyahut seruan itu. Itu dia. Sebab itu datang apa hukum? Kalau kamu tengah sembahyang sunat, mak kamu memanggil, maka hendaklah kamu sahut jawab. Ini mak tahu, ayah dah mak. Mana antara ayah dan mak, siapa yang lebih yang wajib kita sayangi, wajib kita patuh? Mak ke ayah? Mak. Kamu mesti berbakti kepada mak kamu. Nabi pernah ditanya, aku kena berbakti kepada siapa ya Rasulullah? Jawab Nabi, emak kamu, ummuka. Emak kamu. Lepas itu siapa ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Ummuka, emak kamu. Lepas itu siapa ya Rasulullah? Apa jawab? Ummuka, 3 kali. Kemudian siapa ya Rasulullah? Jawabnya bapa kamu. Lepas itu anak dengan mak ni dia lain. Apa-apa hal pun dia mak aja. Dia nak nyusu, minta siapa? Ayah ke minta mak? Minta pada mak. Dia nak duit, minta ayah ke minta mak? Minta mak. Dia nak makan, minta pada siapa? Ayah ke mak? Mak. Semua mak. Lepas tu dah besar, dia nak kahwin pun ngabur pada siapa? Ngabur pada mak. Anak saya 5 orang dah kahwin. Seorang pun tak pernah ngadu pada saya. Dengar-dengar dia dah nak kahwin aja. Dengar-dengar kata maknya, esok kita pergi, minggu depan kita pergi ke Perlis. Pergi Perlis. Ngapa kena? Anak kita nak minang orang sana katanya. 5 dah anak saya tu. Yang seorang pun begitu juga, anak perempuan pun begitu juga. Minggu depan ni dia mana datang, ngapa nak minang anak kita lah, kata dia ngomong. Semua mak ayah tak ada langsung. Kalau dia mau balik pun bagi duit pada siapa? Dia mau bagi duit siapa? Pada mak. Ayah ngedit je nengoknya. Ayah ngedit nengok pedih nengoknya. Mak aja. Memang apa itu, siapa pun apa itu, bukan saya seorang je. Kalau kita ada anak, mak lah yang lebih utama daripada ayah. Walaupun ayah tu yang banyak menanggung menanggung mereka,
memberi makan kepada mereka, memberi persekolahan kepada mereka, tapi mak juga yang jadikan sandaran mereka. Jadi itu mak ya. Itu hukumnya wajib kalau mak manggil ya. Yang ketujuh, hendaklah ia sentiasa menuntut keredaan keduanya. Jadi redha Allah bergantung kepada redha ibu dan bapa. Ya, bila Allah redha, bila ibu bapa redha, baru Allah redha. Kalau ibu bapa tak redha, Allah takkan redha. Walaupun dia semayang sampai lekut dahi, walaupun dia nafkahkan satu dunia ni sekalipun, walaupun dia kerjanya tak ada lain beribadat aja, tapi kalau ibu bapanya tak redha, maka dia tidak akan dapat masuk surga. Itu sebab ada satu cerita seorang yang rajin, sahabat Rasul, berperang bersama-sama Rasul, tapi ketika nak mati tak boleh mengucap dua kalimah syahadah. Namanya siapa? Namanya siapa? Alqamah. Walaupun sekarang ni dipertikaikan oleh banyak orang lah. Ada Alqamah tu mana pula jadi orang itu, dia sahabat besar katanya. Tapi saya tak nak cerita yang itu. Yang nak cerita bahawa Alqamah ni ketika nak mati tak boleh mengucap dua kalimah syahadah. Sampai Nabi pun, Nabi ngajar pun dia tak boleh mengucap. Datang Nabi ngajar dia, la ilaha illallah, dia ngeling di kepala, tak nak langsung mengucap. Kelu lidahnya. Lalu Nabi maklumlah dia ada wahyu, dia tahu macam mana nak menyelesaikan masalah. Dia pun tanya kepada para sahabat, dia ni ada ke mak, ada ke ayah? Jawab sahabat, ayahnya dah tak ada, maknya ada lah katanya. Lalu Nabi perintahkan sahabat panggil maknya, dia nak jumpa. Datang dan maknya, nonong dia datang. Kamu kenal ke orang ni? Kata mak. Kata Nabi nanya pada maknya, kenal katanya. Kamu tahu ke dia nak mati? Tahu katanya. Adakah dia salah dengan kamu? Ada katanya. Ada katanya. Rupanya dia orang Mindanao. Orang Tanjung Bangkong. Ada katanya. Kalau begitu ampun kalau dosa dia wahai ibu, kata Nabi. Apa jawabnya? Tak aku sio katanya. Orang Tanjung Bangkong betul lah, tak aku sio katanya. Kalau orang Kuping apa katanya? Indo kepodah katanya. Kalau orang Kuping ada orang Kuping ni? Ada. Indo kepodah katanya. Punyalah keras hati orang tua tu. Takut siol lantaknya lah. Kerana apa, dia dalam hidupnya mementingkan isterinya daripada aku, kata dia. Entah apa salahnya, entahlah dia mementingkan isterinya daripada aku. Maka dia anggapnya aku ni tak ada. Oleh kerana dia berdegil juga tak nak memaafkan kesalahan Alqamah, kata Nabi, wahai sahabat-sahabat aku, kamu cari kayu api, bawa sini banyak-banyak. Bawa kayu api di sini gitu. Himpunkan kayu api di sini. Dengar itu baru orang tua tu dah berkerut mukanya. Tapi tak ada cakap apa-apa, biar dulu ya. Lepas itu ditanya Nabi, nak buat apa kayu api itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, aku nak bakar Alqamah ni depan-depan kamu, supaya kamu nampak macam mana dia dibakar dalam dunia ni sebelum dia dibakar oleh Allah di akhirat di dalam api neraka. Sahabat pun pergi bawa kayu banyak-banyak, kumpulkan, himpun balik-balik. Betul dia suruh siut api tu, bakar api tu. Nak angkat Alqamah tu. Iya benar ke nak bakar dia ni, kata maknya. Kata Nabi. Nabi pun pandai cakap perak. Kata memang nak aku bakar dia depan kamu, yo kamu nampak kata. Tak lama lepas tu apa kata perempuan tu? Hati kalau itu saya ampun kalau dosanya kata. Udah habis itu baru dia kata saya ampun kalau dosanya, kata orang tua tu. Elok aja dia habis cakap, Alqamah pun terus mengucap syahadah ya. La ilaha illallah, lepas itu mati. Maknanya dia jamin syurga lah. Sebab
sabda Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau mati esok tak boleh mengucap, itu bahaya besar. Kerana bila tak boleh nak mengucap, tak ada jaminan masuk syurga. Bukan dia mesti masuk neraka, tak juga, tapi tidak ada jaminan masuk ke dalam. Tidak akan jaminan masuk syurga, hendaklah dia apa? Akhir kalamnya la ilaha illallah, baru dijamin masuk ke dalam syurga. Itu dia. Sebab itu jangan kita mengecilkan hati ibu kita. Jangan derhaka kepada ibu kita. Ya, kata kalau dulu-dulu udah derhaka, mak kita udah tak ada, apa nak buat? Apa nak buat? Dulu derhaka, mak dah mati. Nak minta pergi kuburnya, mak ampunkan ayah. Apa itu kan? Macam mana? Macam mana? Buat sedekah? Itu salah satu daripadanya. Bukan sedekah aja. Yang pertama, bila berdoa, jangan lupa doa untuk ibu dan. Itu yang nombor satu. Setiap kali berdoa, jangan tinggalkan doa untuk ibu dan bapa. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau seumpamanya lah, bukan mesti itu, apa-apa saja. Kalau tak tahu, cakap Melayu, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa aku. Kotlah tu. Lepaskanlah mereka daripada siksa kubur dan azab api neraka. Nak cakap Melayu boleh, nak cakap orang putih pun boleh, nak cakap Jawa pun boleh, nak cakap Rawa pun boleh. Cakap apa lagi? Nak cakap Minangkabau pun boleh, nak cakap Pulau Pinang pun boleh. Tuhan tahu tak semua tu? Tahu. Jadi jangan lupa doa untuk ibu dan bapa. Yang kedua, apa-apa kebaikan yang kita buat, niatkan untuk ibu dan bapa kita. Kita sedekah untuk ibu dan bapa kita. Tak adalah pahala kita ya? Ada ke tak? Ada. Boleh wakaf kepada atas nama ibu bapa. Kita ada pahala tak? Duit kita ada pahala juga. Jangan takut. Allah bukannya kedekut. Allah bukan macam kita berkira benar. Allah bagi pahala. Pahala tu bukan macam ayur dalam apa ni. Kalau segelas ayur ni minum 100 orang macam. Segelas ayur ni diminum 100 orang macam. Dapatlah seteguk seorang. Tapi pahala Allah bukan macam itu. Dia macam segelas air, kalau diminum di 100 orang, 100 orang tu dapat segelas. Begitulah nikmat Allah, tidak terhingga banyaknya. Dan Allah tak pernah pula kedekut. Jadi niat pahala tu untuk ibu dan bapa kita. InsyaAllah dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Nak kena niat. Untuk ibu dan bapa kita. Begitu juga rajin-rajinlah beribadah, semayang beribadah, semayang rajin, baca Quran rajin, wirid rajin, zikir rajin, ngaji rajin. Jangan tuang selalu. Tahu? Ini tuang manjang je. Udah ada yang tunduk tak wani wangkit dah tu. Tuang aja manjang. Ada hal sikit udah tak datang. Ada sikit udah tak datang. Kita datang tu bukan pahala untuk kita aja. Sama juga pahala untuk ibu dan bapa kita. Sebab itu rajinlah berlaku ibadah. Kemudian hendaklah ia sentiasa menuntut keredaan keduanya. Itu yang ketujuh tadi. Biar dia redha, apa yang kita buat dia redha, apa yang kita cakap dia redha, apa yang kita peruntukkan untuk dia redha. Nak beli biar benda-benda yang dia gemar, apa yang dia gemar, nak masak makanan apa, makanan yang dia gemar, macam tu. Macam mak dengan anak lah.
Perempuan ada tak anak duduk jauh? Ada ke tak? Bila dia balik sekali-sekali nak masak, apa lauknya? Gulai yang dia gemar lah. Kalau dia gemar masak tempoyak, kita pun gulai tempoyak untuk dia. Kalau dia gemar makan goreng aja, kita pun gulai kan? Kita pun goreng lah. Kalau dia gemar makan sayur, kita masak sayur untuk dia. Yang itu je. Macam itulah kita dengan mak kita. Mak suka makan apa? Yang itu kita utamakan yang itu. Biar dia redha. Yang ke-8, hendaklah ia bersikap tawaduk kepada keduanya. Apa arti tawaduk? Apa arti tawaduk? Merendah diri. Kakak dengan mak tu ya slow-slow, lembut-lembut. Ya, mak nak makan apa hari ni, mak? Biar saya masak ya, kita lembut je. Ya. Mak, bangkitlah, masaklah kita. Orang dah letih ni kita. Jangan orang itu. Jangan suruh mak tu buat projek. Biar kita buat projek. Ya. Ini setengah tu berkulikan mak. Ini dah lah. Jangan menyolang mata tengok saya. Kan perempuan ni orang lain. Ya. Mak jadi kuli, anak jadi tuan. Itu berat betul. Itu tanda akhir zaman tu tau. Di antara tanda-tanda akhir zaman ialah mak melahirkan tuan. Mak dapat anak seronok lah. Ingatnya anak tu berkhidmat untuk dia. Rupanya bila dah besar, dia berkhidmat untuk anaknya. Anaknya tu kerja, jadi cikgu, jadi ustazah. Lepas tu suaminya pun kerja juga. Sudah dapat cucu, siapa yang melih cucu? Opahnya lah melih cucu. Jadi maknanya opahnya tu tuan ke kuli? Kuli. Ada dah opah-opah di sini sudah jadi kuli? Ada ke tak? Ada. Itu dia tanda akhir zaman ya. Cukup bulan baginya 200. Kuli lah tu. Patut bagi 200 apa tak kerja. Ini melih anak dia. Ya. Balik cakap pinggang pula tu. Mak, air punya teh dah siap ke belum? Lagi hebat. Air punya kopi dah ke belum? Roti air dah siap ke belum? Apa? Nengkin aja. Jangan kopi tu ya. Cakap dengan dia biar lembut-lembut. Tawaduk, kita merendah diri dengan dia. Baik. Yang ke-9, janganlah ia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya. Dan jangan pula ia menyebut sebarang perkhidmatannya bagi keduanya. Ya, walaupun kita banyak khidmat kita kepada ibu bapa, jangan kita ungkit-ungkit. Tahu ungkit-ungkit? Jangan disebut-sebut. Mak tu saya lah nanggung makan. Kalau tak ada saya nanggung makan. Bulo langsung pun. Jangan kau begitu. Kerana itu kewajipan kita. Mak kita tu kita berkewajipan menanggung makan minum dia ya. Jadi jangan diungkit-ungkit dah kewajipan kita. Maknanya apa? Kalau kita tak tanggung dia, maknanya kita berdosa. Wajib kita menanggung dia makan. Sebab itu tak boleh diungkit-ungkit. Kerana itu hak dia yang kita tanggung tu. Bukan hak kita ya, hak dia. Ya itu yang kita tanggung tu. Memang sepatutnya kita bagi kepada dia. Ini terbalik. Dia pula tanggung kita. Jangan diungkit-ungkitkan. Orang penat ni, hari-hari nyapu sampah lah, masuk kain lah. Kain tu penuh tarik tu, aku je masuknya kata. Sampai kecil hati orang tua tu. Ada tak lari, ada orang ngantor mak ayah ni di rumah orang tua tu Ada ke tak ada? Sedangkan kita dulu ada di hantar kita ke rumah rumah kanak-kanak ada. Ada tak di hantar ni kita di rumah kanak-kanak? Siapa masuk berak kita? Mak. Siapa mandikan kita? Mak. Lagi siapa masak nasi kita? Mak. Siapa nyuapkan makanan untuk kita? Mak.
Siapa yang nyusukan kita? Mak. Nampak? Semua mak. Tiba-tiba dia dah tua, hantar dia rumah orang tua. Walaupun bagi duit banyak, agaknya mak tu gembira ke rumah orang tua. Tak ada gembira dengan tu, ya. Saya dah tua ni, tak tahu lah pula anak saya tu dah hantar ke saya. Tengoklah semua, tahu kan? 2-3 tahun lagi kalau panjang umur, tengok kalau saya berada di rumah orang tua, itu anak saya orang betul tu. Kita tak tahu kenari, tak ada lah. Pasal saya lalu jalan lagi, lalu cari duit lagi. Kalau dah lenyo tu, tahu lenyo? Dah berjalan pun tengoklah di mana. Saya tak kata anak saya baik. Tidak pula saya kata anak saya jahat. Tapi kita tengok macam mana keadaannya. Kerana hari ini banyak orang mencari menyelesaikan masalah dengan mudah je. Sampai anak sendiri pun mengantarkan bapaknya ke rumah orang tua-tua. Saya ada kawan kawan mati di rumah orang tua-tua tu. Dia cikgu tau. Dia cikgu. Tapi dah sampai tua, dia dah nyanyuk sikit, dah tak tentu ada meraca-raca dah. Anak-anaknya dah tak berapa gemar nak dia tu duduk serumah dengan dia. Jadi dia hantar rumah orang tua-tua. Bila dia hantar rumah orang tua-tua, sudahnya dia mati rumah orang tua-tua. Ya? Saya dengar itu sedih, dengar. Kerana kawan saya tu kawan baik benar, ya? Dia cikgu. Mana rupa anaknya entah sampai hati dia mengantar rumah orang tua-tua. Perempuan ni ada tak anak? Agak-agak kalau dia hantar dia memang dia nak apa, rumah orang tua-tua memang dia awal tu kenapa tak? Inilah dia. Kenapa? Kerana dia tak mahu susah memelihara maknya. Itu ada pepatah mengatakan mak boleh memelihara 10 orang anak, tapi 10 orang anak tak boleh memelihara mak yang seorang. Dan hari akhir zaman ni memang sudah berlaku lah pun. Sudah berlaku apa itu. Tambah kalau mak tu dah apa tak lalu, jalan tak lalu, bangkit tak lalu. Semua tak lalu. Anak-anak bekerja pula jauh-jauh. Itu ya, tawaduk ya. Jangan menyebut jasa-jasa, jangan menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya. Dan jangan pula ia menyebut sebarang perkhidmatannya bagi keduanya. Yang ke-10, janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Tahu mana rupa pandangan penghinaan? Nengok apa mana? Nak marah aja rupa nengok dia. Jebik je mula. Tahu jebik? Nengok orang tua tu. Tambah orang tua. Bukannya lawa lagi, sudah berkedut. Pipi dah berkedut lagi. Kulit udah berkedut. Udah kendor. Lagi. Uban dah bertabur lagi. Gigi udah gugur lagi. Lutut udah ketok-ketok. Lagi. Udah dekat dengan kubur. Dah dekat benar dengan kubur ya. Jadi orang itu tu jangan kita pandang mereka dengan pandangan hina. Jangan jebik-jebik, jangan juik-juikkan bibir tu kepada mereka. Jangan juik-juikkan bibir tu. Hormati mereka, bercakap dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Orang bercakap dengan kasih sayang ni ada, tahu tak apa namanya? Kita tahu tak dia kasihkan kita atau tidak? Dia bercakap dengan kita, tahu tak? Tahu. Kalau dia ketik, tahu tak? Tahu juga. Kalau dia marah, tahu tak? Tahu. Walaupun tak ada marah, tapi tahu tak kita dia marah? Mak, jangan aku ni. Tahu tak kita? Tahu. Tapi kalau dia dengan penuh kasih sayang, kita pun tahu. Mak. Nak makan mak ni aja saya suap dia. Ada pun nak nyuap mak makan? Ada? Ya ke ni? Sudukan tu atau suapkan dia. Tanda kasih kita kepada dia.
Ya. Saya dah tak ada mak, tak ada lah. Ya. Anak-anak saya ada nyuap saya. Masa saya dalam IJN tu tahu. Masa dalam IJN tu ada anak-anak nyuap. Ada lah. Tapi tak tahulah nyuap. Tanda kasih ke, saja ke, tak. Wallahualam, tak tahulah ya. Tapi sebulan duduk di IJN tu apa tak lalu. Barin aja tahu. Apa tak lalu. Ingat pun dah tak ingat. Ya. Tanya di misi tu, pakcik ada berapa orang anak? Ada 200. Masa itu. Gelak anak tu dengar. Mun tak ingat sampai sekarang ni saya 1 hari 2 hari sebelum operation saya tak ingat langsung. Tak ingat langsung. Macam mana dia view tak ingat. Dia tutup jarum tak ingat, masuk dalam operation room tak ingat. Sampai sekarang ni tak ingat lagi. Jenung ingat tak ingat. Agaknya view masa itu kuat sangat agaknya. Yang saya ingat lebih kurang seminggu sebelum itu saya ingat. Antara itu tak ingat dah. Hari operation tu langsung dah tak ingat. Sudah sudah di apa je? Sudah di ward saja. Dah naik ICU, sudah di ICU je. Digerak di misi tu. Pakcik sekarang ni di mana? Entah mana tahu katanya. Pakcik sekarang di ward ICU katanya. Pembedahan sudah berlaku katanya. Dan alhamdulillah katanya dah berjaya pembedahan tu katanya. Saya rasa betul. Tak sedar benda tu ada luka di sini, tak sedar begitulah sebulan duduk situnya. Masa itu dia datang lah. Nampaknya macam dia sayang ke saya lah. Tapi tak tahulah ya. Jadi jangan ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Yang ke-11, jangan ia memasamkan mukanya di hadapan keduanya. Depan duanya, dua orang tu mesti muka tu apa? Manis, senyum saja dari hadapan kedua mereka. Jangan masam aja ya, macam cuka muka tu. Tengok ni. Jangan kau biru ya. Biar senyum sentiasa. Tanda kita gembira bersama dengan mereka. Kita gembira dengan mereka. Kita bergembira dengan memelihara mereka. Gembira kita tu memberi sesuatu kepada mereka. Jangan masam muka. Begitu juga depan suami. Ya. Dengar kan ni? Depan suami mesti apa? Show your best smile. Tahu? Tahu kan artinya? Show your best smile. Apa artinya? Tunjukkan muka yang paling manis di hadapan suami. Apa dia? Dah suka ke? Jangan masam muka depan suami. Ibu ayah suami itu sama lah. Perkataan tak boleh dia kasar-kasar, tak boleh tengkin-tengkin. Ya. Jangan bantah cakap mereka serupa aja. Kerana apabila apa dia? Takut tak dan lah. Bagus tu, cepat-cepat minta maaf, betul tu, bagus tu. Tapi takut tak sempat. Tengah masam datang pokok timpa macam. Tengah marah ke suami tu. Dia nak pergi tak boleh ke suami. Dia masam. Lalu bawa pokok nyong, tahu. Timpa dia nyong mati je macam. Mati tengah masam muka tu, tahu. Sebab itu jangan masam muka, takut tak sempat nak banih balik. Tak sempat nak minta maaf. Kalau boleh minta maaf baguslah tu. Ya. Memang digalak pun minta maaf. Dia cari kena minta maaf tau. Nak tidur tu minta maaf, salam dulu, cium tangannya dulu. Ya? Sebutlah maafkan saya ya bang. Ya. Maafkan segala kesalahan saya bang. Ini bukan pelawak, ni betul tau. Kalau dia redha kita mati lepas tu macam. Maka
mati dalam keredaan suami. Bila suami redha, Allah pun redha. Betul lah. Balik nikah. Dia pun balik rumah. Apa buat? Salam dulu, minta maaf dulu dengan dia. Ya. Dah sejuk pun minta maaf. Tak ada, jangan tunggu sejuk. Kejap itu on the spot terus minta maaf. Kerana kita bukan tahu ajal kita ni bila-bila. Kalau tak kita dia, kalau dia mati lagi teruk. Kalau dia mati lagi teruk perempuan. Ya, suami itu minta maaf saya cerita Datuk kita sampai Datuk ya. Suami itu memerlukan kita pada ketika itu. Tiba-tiba kita membantah. Tak bagi ya. Nepi aja, tahu ke nepi? Suami pun udah marah, terus mati macam. Suami itu mati, bukan kita mati. Kalau suami itu mati macam mana nak minta maaf? Dia dah mati. Abang, maafkan saya bang. Macam mana? Dia bukan dengar. Ya. Takkah dia mati membawa rasa marah terhadap isterinya? Ya. Sampai bila-bila isteri itu menyesal tak sudah-sudah. Dia boleh minta ampun, tapi minta ampun pada mayat dan buat apa? Coba kalau dia mati redha dengan kita, senyum dengan kita ya. Kan bagus. Bukan tak boleh, kita tak tahu sama ada dia ampun kita atau tidak. Dia dah mati, mana kita tahu? Ada orang itu tahu. Marah bertengkar-tengkar dengan suami tu. Pam, suami pun kekam, dia pun start motor. Betul laju dom langgar lori mati macam. Nyesal ke dak isteri tu? Nyesal meleli ayo mati tu sia. Nyesal ayah katanya. Nyesal ayah mati dia katanya. Masa tu nak mati tu dia tengah marahkan ayah lah tu katanya macam. Sebab itu jangan suka menyakiti hati suami itu. Begitu juga ibu bapa ya. Ada bantahan. Ada nak bangkanglah. Dia orang jantan, kira orang jantan aja kita. Bukan pasal jantan tina. Pasal hak ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kata Allah Taala ya. Lelaki itu pemimpin bagi para wanita. Jadi biar lelaki itu mengambil keputusan. Ya. Baik. Yang ke-11, jangan ia memasamkan mukanya di hadapan keduanya. Di hadapan keduanya jangan masam muka ya. Yang ke-12, janganlah ia musafir kecuali setelah mendapat izin daripada keduanya. Bermakna perempuan, kalau nak pergi umrah, suami tak izin apa macam, jangan pergi musafir ke umrah. Begitu juga nak pergi haji, suami tak izin apa macam, tak pergi, jangan pergi. Walaupun haji itu wajib hukumnya. Minta izin dari suami itu lebih wajib lagi. Dia lebih aula ya. Tapi pejabat tabung haji, kalau pergi haji dia tak tekan sangat tentang umrah tu, tentang mahram ni ya. Tapi kalau umrah nak pergi mesti ditemani oleh mahramnya. Kalau tidak dia mesti ada perkumpulan wanita, itu tak apa ya. Kenapa? Wanita ni bukan boleh keluar rumah kecuali untuk menuntut fardu ain. Menuntut ilmu fardu ain tak apa. Macam kejap ni keluar ni, itu menuntut fardu ain, tak apa. Tak payah minta izin. Tapi kena minta izin tu adab lah ya. Nak keluar tu minta izin lah. Tapi kalau dia tak bagi, berdosa dia. Kecuali kalau dia boleh mengajar. Kalau dia kata tak usah pergi, hari ni aku nak ngajar, masa itu jangan pergi. Duduk depan dia, ya, buka kitab depan dia, biar dia ngajar. Mana tahu kan suaminya ustaz, boleh tak dia ngajar? Boleh ngajar. Jadi masa itu jangan dia keluar menuntut ilmu. Kerana suaminya boleh mengajar. Kerana ilmu tu siapa yang wajib mengajar dia? Suaminya. Bila suami tak boleh mengajar, baru didelegate kepada orang lain. Ustaz wakil ya.
Kalau tidak wajib dia mengajar. Dan haram dia melarang isterinya daripada keluar menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu, musafir tak boleh. Walaupun kerana menuntut ilmu tak boleh kecuali dengan izin keduanya. Musafir tu dia jauh benar perjalanannya, mesti diizin oleh keduanya. Begitu suami mesti mengizinkannya. Kalau tak jangan ya. Tapi hari ini nyadin je dia ya. Dia nak balik, dia duduk Kuala Lumpur, kampung Melanau. Kalau nak balik apa? Kalau mak kata salah balik hari ni macam balik tak Damai? Balik juga. Jadi maknanya musafir tanpa izin ibu bapa ni. Sebab tu kita juga sebagai anak ya,